Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok manakah arah pergerakan untuk hari akan datang dan juga pergerakan yang telah kita buat untuk pagi tadi. So guys, hari ni ada satu menarik yang di coin berlaku di crypto market terutamanya, which kita ada pergerakan yang tak boring lah, which is kalau semalam kita melakukan pergerakan yang boring, hari ni pergerakan yang agak menarik lah untuk tengok di market. Let's go, kita review dulu market untuk tengok apakah yang berlaku di market secara keseluruhannya. Dan kita perlu tengok apa yang perlu pada beginner di Coin Market Cap. Kalau nak pergi, anda pergi di website, anda type Coin Market Cap. Dan ini dia akan keluar lah, which ini adalah kata night mode. So which anda akan white mode tu boleh anda setting lah, which di tuaran setting anda boleh setting untuk night mode. Alright, so untuk di Coin Market Cap untuk beginner, apa yang perlu kita baca ialah kita perlu tengok yang penting pertama kali ialah market cap, total market cap. So untuk crypto market sekarang berada di dalam 1.37 trilion dolar USD. So now pagi tadi kita berada dalam 1.43 trilion, which is berlaku banyak penurunan, which is sekiranya market cap melakukan pengurangan secara senangnya kita tengok bahawa market sekarang semua altcoin akan melakukan dropping. So kita tengok berapa penurunan untuk tempoh pagi tadi ke malam ni, 6.14%. So banyaklah 6.14% ni daripada 1.4 trilion dolar. So which banyaklah berapa trilion kat situ, berapa ratus bilion kat situ. Dah hirang untuk tempoh hari ni aja. So untuk volume, kita tengok volume tak banyak berlaku perubahan, cuma ada sedikit je. Pagi tadi dalam 70 lebih kat tu tak silap. Dia kena tengok berapa untuk persen adalah 0.42. Sebab tu dia tak banyak melakukan perubahan untuk volume, tapi market cap berkurangan lah. Market cap berkurang, kita akan memang pastilah harga akan jatuh. So now untuk BTC 44.3 masih lagi lingkungan sama je lah pagi tadi. Untuk tak banyak berlaku perubahan, rasa dalam 44.4 ataupun 44.2, which you tengok dalam untuk daily ni 0.04%. So which kita tengok harga semasa apa yang berlaku di Bitcoin. Bitcoin berada 32.6k dropping untuk hari ini saja 6.16%, which tak habis lagi untuk 6 ni. Untuk 24 hour 24 ni adalah daripada start pagi tadi 8 pagi tadi sampailah 8 pagi besok 24 hour. So ini belum cukup lagi 24 hour, mungkin dalam sekarang ni dia buat dalam pukul 6, 5.30. So which is expected tu masih ada 12 jam lagi. Expected tu masih ada 12 jam lebih lagi untuk pengiraan. Jika berlaku lagi dropping, kita akan tengok more increase lah. Dan untuk weekly terus drop, dan untuk monthly silah 1.2%. Untuk Ethereum, kita tengok kalau pagi tadi almost 2.4k, hari ni petang adalah 2.1k. Sebab apa macam cakap, bila market cap jatuh, tak kira BTC apa altcoin, semua akan jatuh juga. Now lebih teruk lagi sebab BTC drop juga. So which is altcoin ni akan di-drag sekali lah. So which is untuk Ethereum 8.4%, tapi untuk weekly masih lagi recover 3%. Sebab apa kita tengok sebelum ni adalah 1.7, 1.8, 1.9k. Nah, untuk weekly still recovery lah. Untuk Binance berada di 330 dolar pagi tadi. So berlaku pengurangan sikit 48, tapi untuk weekly masih lagi recover 10%. Sebab apa kita tengok minggu lepas dalam 260, 270. Tu untuk weekly masih lagi ikut untuk recover, tapi untuk daily sedikit dalam pengurangan 5%. Dan Cardano juga melakukan penurunan untuk daily ni. Sebab apa kita tengok untuk minggu sebelum ni dalam 1.2, 1.3 tu, which is untuk awal-awal tu kita tengok dalam 1.5, 1.4 tu. Untuk hari ni kurang 4%, tapi untuk weekly masih lagi recover 4%. Sebab apa? Minggu lepas kita tengok dalam 1.2, so which is 1.3 untuk hari ni. So which is masih recover lah untuk minggu lepas. Untuk SRP sedikit meneku pengurangan. Sebab apa? Sen ya. Sebab kita tengok pagi tadi dalam 0.67 dan 0.62 lah, still berlaku pengurangan lah untuk daily dan weekly. Dan untuk Dogecoin continuously melakukan dropping 9%, almost 10%. Daripada 0.24 ke 0.21, walaupun hanya 0.02 sen penurunan, tapi sebab dia tengok banyaklah 6% tu. Dan 5 minggu weekly juga still jatuh lah. Last low kita tengok itu dalam 0.18 tak silap tu untuk Dogecoin pun jatuh. So which kita punya lower adalah 0.15, which Dogecoin ni antara support lah 15 sen ke 30 sen. Tu adalah antara ruangan support lah. Sekiranya drop lagi bawah daripada 5 sen, agak bad news lah untuk Dogecoin. Sebab apa-apa beli akan untuk recovery tu memang lambat, ataupun
tak recover langsung lah untuk Dogecoin. Untuk tengok juga untuk apa lagi yang melakukan penurunan, which is mostly semua melakukan penurunan. Tengok Uniswap pagi tadi $20, now $20, so which is 10%. Dan weekly majority untuk coin ni memang jatuh. Sebab apa? Kita tengok ibu market dia jatuh, iaitu total market jatuh, which is tak kira lah BTC ke altcoin akan terus jatuh. So let's go, kita pergi ke chart untuk menarik apa yang berlaku ni. Pertama kali kita akan tengok total market dulu. Tengok kenapa total market melakukan dropping. So macam dekat pagi tadi, kita berada di kawasan pattern bearish, iaitu channel. Expected zone adalah 68% price akan jatuh ke bawah. Now price dah pun break pattern. So expected zone untuk yang ni, price target di mana? Price targetnya adalah di 1 trillion. So sekiranya total market cap terus menuju ke 1 trillion, dia akan break kita punya secondary support. Now kita akan berada di last support untuk total market di antara 1 trilion ke 600 bilion, which is sekiranya price melakukan kejatuhan masih ke 1 trilion, kita akan nampak lah another big crash untuk crypto. Tu si adakah anda takut? Untuk Zul happy sebenarnya kalau berlaku. Bukanlah berlaku happy untuk apa, kita boleh buy harga coin dengan murah lah. Sebab apa? Kita tahu Bitcoin adalah satu aset yang digital asset yang penting, kata future punya asset, which is expected untuk dia akan long term dia akan naik, which is sekarang berlaku dropping. Macam kita tengok 2017 kita dropping sebanyak 80% daripada 20k ke 3k. So sekarang daripada 65k ke 30k baru dalam 50%. Sekiranya ada lagi drop almost 60 ke 70%, the expected price boleh akan jadi dalam almost dekat 20k, ataupun kita punya last BT adalah 16k, 26k. Nanti akan terangkan lebih detail, which is expected ke maybe dalam 20k sekiranya total market terus melakukan kejahatan di 1 trillion tu. Which is kita monitor je apa berlaku sekarang ni. Kita ambil opportunity sekiranya ada buy kawasan good buy untuk di Bitcoin, kita akan belilah, dan altcoin juga. So now BTC, Ethereum apa itu expectedkan price itu mungkin akan melakukan kejatuhan. So first target kita adalah ada first target untuk sedikit. Okay, first target kita ambil ni dulu. Probably price masih lagi boleh jatuh hanya di dalam kawasan support ini, probably sampai 1-2 trilion. And then cycle drastic lagi akan berlaku, kita akan ambil di kawasan 1 trilion tu. Ada dua target ini, tambah 1.2 dan 1.3. Boleh aja price sampai 1.2 dan berlaku bagi regain lah. Ini adalah better sebab apa? Seperti kalau 1.2 ni probably kita akan sampai dalam 26-24k lah. And then sekiranya berlaku lagi 1 trilion tu, expected mungkin BTC akan jatuh sampai belas k lah, which is dalam orang kata 17-18k. Probably lah kiranya market cap di 1T, which is expected tu probably akan jatuh sampai sini je 1.2. Sebab apa? 1.2 ni kita tengok market akan discount teruk, and then buyer untuk long term punya investor akan macam Zul memang puluh nak belilah, orang kata memang nak sauk lah price harga yang rendah tu, which is expected tu sampai sini pun price akan dah buat bounce balik. So kita tengok je apa yang perlu buat, kita monitor je, kita ikan bilis dalam market tu. So apa yang kita buat, kita hanya monitor lah dan standby kita punya position di good position untuk buy, untuk long term, untuk increase nya return of investment. Main utama, let's go, kita pergi ke BTO. Sebelum tu nak tunjuk dulu store RSI. Store RSI di kata market ni adalah mampu lagi menurun ke bawah. So tengok RSI stock dah pun overbought, so expected tu akan berlaku sedikit bounce. Tapi di RSI biasa ni kita masih ada ruangan lagi. Alright, ada ruangan untuk jatuh. So expected masih lagi ada kejatuhan, which is probably akan sampailah first target kita di kawasan ini. Dan expected mungkin ada lakukan untuk stock RSI, mungkin ada bounce sikit untuk retest, kemudian berlaku dan ada dropping lah. Which is itu ya, expected cara nak baca RSI. Kita kena baca dua lah, satu stock RSI dan nombor RSI. So let's go, kita pergi ke BTC. Kita tengok apa yang dah berlaku hari ni. So BTC macam cakap pagi tadi, kita ada monitor beberapa pattern. Yang pertama pattern bullish ini. Right, so pattern bullish ni dah break ke bawah. So expected 58 ke atas, 42 ke bawah. So expected price lah sampai ni 28. So now kita dah tak perlu monitor lagi. Kita tak perlu monitor lagi yang bullish tu, kita delete aja. Right, so akan delete dulu. Right, ini. So now untuk tadi di Facebook tu ada share satu pattern, which is tu dah share sebenarnya. So siapa yang boleh masih belum follow tu punya Facebook, please follow punya Facebook. Sebab apa? Anda akan terlepas lah peluang-peluang yang sharing ilmu yang tu share. So Facebook tu ada share ni, pattern ini dan pattern ni.
Tu which is sekiranya anda nak pergi nak like dia punya follow Facebook, so pergi description bawah, ada tekan ni, ada dia punya description Facebook di bawah, ada link aja dan automatic akan pergi ke Facebook tu. Dan anda boleh follow dah dan anda akan tidak ketinggalan lah segala sharing tu pagi ni. Hari ni tu ada sharing banyak lah tentang BTC. So sekiranya anda hanya follow tu di Facebook aja, di YouTube saja, mungkin anda akan ketinggalan lah beberapa informasi. So untuk hari ni apa yang berlaku? So tu expected untuk berlaku, kita berlalu channel. So 68% untuk break ke bawah. So now kita pun dah melakukan breakout ke bawah. So now price target adalah di kawasan 26. So kenapa 26? Okay, yang ni pun ada dua target juga. Sebab apa? Kita ada swing low, swing high. So which is swing high yang pertama, yang paling atas yang ini, higher high ke lower low. Baik, kita ambil anak panah, higher high to lower low, dan point of breaking daripada sini ke atas. So which is kita akan sampai 26k. Inilah target pertama kita. Bukan target pertama, antara target kita, maximum target. Kemudian kita ada minimum target. Yang ni sebab kita ada higher low, which is ada sedikit condition base kat situ. So, kita ambil ini higher low ke swing low. So expected ini adalah break kat sini. So which is kalau ikut yang ini, price itu hanya akan sampai di kawasan 30k. So which is sebab kita tengok, sebab tu cakap sekiranya macam dalam Facebook cakap, macam mana kita nak tahu dapat 26k, kita perlu harga ini perlu breakout di bawah 30k dengan solid candle di H4 ataupun daily. Yang lagi better lah daily lah. So sekiranya daily atau H4 dapat close bawah ni, so kita tak nak macam ni, tak nak shadow ni, kita nak solid candle. Kita yang ni shadow. So kita tak nak shadow, kita nak solid candle which yang bercolor ni, close bawah 30 ni. Now kita akan buatlah berjaya. Kita akan dapat set kita punya maximum price target untuk falling rising channel, bullish pattern, bearish pattern tu di T26. So itu yang tu tunggu sebenarnya. So apa yang tu akan buat sebenarnya, tu akan cuba untuk dapatkan position di kawasan 30 atau 28 ni. Right, disebabkan tu dah ada position di kawasan 30 itu, tu buy di kawasan 31 dekat sini. Right, so buy di kawasan ni. Dan dia akan buat next buy tu expected probably akan almost dalam 28 ataupun 29. Dia expected mungkin dia akan set di kawasan 29. Right, dia akan set 29. Kemudian itulah yang first buy tu, dia akan set dulu. Dia akan set di Binance spot, bukan leverage ya, buy spot untuk 29. Dia akan grab sikit opportunity 29. Kemudian sekiranya dia dapat candle H4 ataupun daily close bawah tu, dia akan automatic dia akan buy limit di kawasan 26, almost 26 ataupun 26 ataupun almost 26.5 lah. Which kalau nak tepat lagi, kita cari Fibonacci. Right, swing low to swing high dia. So kita tengok ini. So now kita akan tengok Fibonacci 1.2. Okay, 1.2 kita tengok kat mana. Kita boleh set yang pertama di 1.2 almost dalam 26.6k. And then yang straight another lepas tu kita boleh set di 23 ataupun 24 lah. So ni adalah antara point buy zone next sekiranya price itu break confirmation bawah 30 ni lah. So first kali probably tu akan set di kawasan ni, almost mungkin dalam ni Fibonacci ni, mungkin tu tak nak terlepas. Ni adalah 28.7k, which is tu akan set 29 lah. Kalau 29 tu orang kata guarantee hit lah 29k. Kemudian tu akan set juga di dalam 26.7 dan next buy adalah di kawasan 23.9. So kita 24 lah, which is guarantee hit. Which is itu 3 point buy tu sekarang ni. Antara ikut yang berdasarkan Fibonacci punya retracement untuk sekiranya ada break support. So which is kita akan monitor lah apa yang berlaku. So yang ini, and then another convention adalah convention untuk Fibonacci. Yang tu tadi ni swing high to swing low. So kita patutnya ada minor support kat sini. Ini adalah minor support dia. So apa yang kita perlu tengok adalah price itu mesti break potential. Sekiranya price itu break, right, price ini break support ni cukup lah. Which is cakap macam 30 dekat kawasan 30 tu ada confirmation bahawa candle itu solid. So kita expect akan price tu akan jatuh lah di mana post 1.2 dan 1.6. So itu aja. Anda perlu nak tengok BTC apa yang berlaku. So tapi potential masih lagi boleh berlaku. Boleh saja price itu kau ni dan bounce balik ke atas. So which boleh, sebab apa kita akan panggil fake out lah. Dia tu masuk balik kawasan ni. Which bila masuk balik kawasan ni, kita akan nampak lah momentum, maknanya momentum buy tu amat kuat lah sekiranya perkara itu berlaku. So which dalam market apa-apa yang berlaku, tapi sekarang kita lebih kepada bearish, keadaan bearish. Kita tengok je apa yang berlaku di market. Kita aja monitor dan standby, jangan FOMO.
Anda set limit, anda set macam cakap dia, macam kalau Zul, siapa nak ikut Zul, adalah Zul di 29, 26 dan 24. So sebab Zul dah ada position buy ni, tak masalah, Zul akan collect more lah untuk BTC. So itu aja untuk BTC. Lalu kita pergi, sebelum tu habis untuk BTC, Zul nak share juga SI. Sama juga macam stok macam di total market tu, di stok RSI apa yang berlaku. Kita tengok sekarang stok RSI dah pun berada di stok RSI dah overbought. So expected akan berlaku, mungkin akan berlaku sedikit bounce, berkembang sini. Expected memang akan berlaku bounce sebab apa, kita ada di kawasan support tu, memang di kawasan support mungkin ada sedikit bounce, and then dia akan reaction lah dengan kita punya horizontal support. So expected tu mungkin bounce dan mungkin akan berlaku next push lah, which next push ke bawah bila expected tu, bila sampai stok RSI ni sedikit berada di atas. Now RSI biasa tengok kita masih lagi ada ruang untuk jatuh. So expected mungkin akan berlaku sedikit pergerakan yang tengok ada tak sebelum-sebelum ni. Expected tu dia akan berlaku sedikit ini dan berlaku push bawah. Ini sekiranya price itu berada di bawah line putih ini, so memang potential kuat untuk price tu bounce kembali ke atas. Sebab apa? Dan kita tengok history tu, contohnya di kawasan ini. Di kawasan ni kita tengok kat mana stok RSI biasa tu, tengok harga dia berada di kawasan line putih. So, sama juga yang ni, kat mana harga dia? Harga dia berada hampir, belum berada di kawasan ni tapi hampir. Kemudian next, contoh lagi yang ni sebelum bounce lagi ke atas, kita tengok position ni kat mana stok RSI dia. Stok RSI dia betul-betul berada di kawasan putih. So which is apa yang kita perlu tengok untuk sini, kita perlu hati-hatilah. Sebab apa, price masih lagi boleh bounce, sebab price pun dah berdekatan dengan kawasan stok RSI tu, tapi masih lagi belum. Expected akan berlaku sekira bawah ni, dan potential untuk kita buat ni lah, untuk buat dollar cost average. Tapi ingat, walaupun berlaku ni, price masih lagi boleh melakukan pergerakan macam ni. Pergerakan ni apa berlaku, kita tengok apa yang berlaku di market bila price buat pergerakan macam tu. Kita tengok di kawasan ini. Kawasan ni kita tengok lower ni kat mana. Lower ni tengok ikutkan dia dah berada di putih, kemudian naik ke atas sikit dan berlaku another lower. Lower ni kat mana? Lower ni pun still lagi dalam kawasan putih. Masih berhati-hati juga, bukan semua lower di kawasan putih tu akan guarantee price tu naik ke atas. So expected lower ini adalah akan berlaku seperti lower ni lah. Lower ni akan berada di bawah, kemudian price itu akan maybe akan berada di sini dan berlaku sedikit kenaikan bila push lagi bawah tu akan more lower lah. Sebab apa, kita very bearish market sekarang ni. Dalam market psychology pun kita tengok, dia punya tengok dekat, dia pun layan juga YouTuber crypto kat dekat Europe ni, kat West ni, memang dia orang pun memang yang old school punya orang pun memang bearish. Ni orang pun memang bearish. Orang kata tengok muka pun memang tak semangat. Mungkin tengok portfolio dah negatif banyak agaknya. So which is kalau kita relax je, kita holding power diamond hang. So which is cakap untuk sekarang dalam very good position untuk kita long term punya investment kita. Sebab apa, price yang jatuh kita accumulate more lah. So jangan risau, walaupun anda buy di kawasan atas, ada cara untuk kita kurangkan kita punya average per price tu. Macam cakap Zul sendiri di BTC sekarang ni adalah average price tu ada di 52k. So apa yang masuk 52k tu, sekiranya Zul nak profit dalam BTC, untuk BTC saja price perlu berada di 52k, barulah Zul punya BTC tu profit. So now macam mana Zul nak turunkan harga tu sampai 40 dah profit, tak perlu tunggu 52. Apa yang perlu buat, Zul perlu buy lebih banyak di bawah. So bila kita buy banyak, kita akan bahagi dengan total investment kita, dengan total kita punya total kita punya crypto. So which dia akan average per unit per price tu akan drop lah. Which bila drop tu, bila price tu hanya melakukan kenaikan sikit aja, dan kita akan melakukan keuntungan. So tak perlu risau. Sebab apa, itu je perlu kita buat. Jangan takut dengan anda punya profit loss tu. Sebab apa, kita ada cara untuk penyelesaiannya. So let's go, kita pergi ke altcoin. Tu nak tengok juga altcoin sikit, terutamanya di Ethereum. So Ethereum macam cakap tadi, just pagi tadi kita berlaku walaupun kita ada bullish, target ialah 3k, tapi expected tu masih boleh laku rebound. Sebab apa, kita dah break, ada retest, dan pun dah berlaku retest, almost retest, ada pattern bearish. So price target kita di kawasan ni lah, masih retest. So expected tu kiranya BTC untuk hari ni, kita tengok BTC probably tu nampak tu probably dia akan buat sideways sikit untuk hari ni ataupun besok. Kat sini kawasan ni mungkin akan berlaku sideways sikit sini. Dan bila berlaku sideways ni, do expected untuk altcoin terutamanya Ethereum akan melakukan another running up untuk ke atas, and then bila BTC jatuh kan drop lagi lah. Which is tu cakap macam pagi hari ni, macam hari ni cakap semalam BTC buat sideways dan Ethereum naik. Tengok BNB pun naik, kemudian hari ni BTC drop ke jatuh. Tu cakap
Untuk cari altcoin yang sesuai untuk kita holding untuk dalam kita punya portfolio, anda perlu cari altcoin yang bila BTC buat sideway, market cap meningkat, dia tengok coin itu akan melakukan peningkatan. So untuk pagi tadi tu ada terangkan, kalau nak boleh tengok ke dia punya pagi tadi review tu, ada terangkan beberapa coin yang anda patut adalah di dalam anda punya crypto. So untuk Ethereum tadi, kat mana expect kita? Zul masih lagi expected untuk price tu sampai ke bawah almost dalam 2k lah. So which is 2k, and then untuk the potential good buy lah di kawasan 1.8 lah. Which is kita ada sebenarnya kat sini, kita ada satu support, bot support antara 2004 ke 2000. So which is ini consider good position untuk buy juga. Tapi Zul expected sebab price dah pun berada di bawah ni, anda boleh tunggu sajalah. Tak perlu FOMO untuk buy di Ethereum. Kita tunggu sekiranya market berjatuh. Kita tengok market total cap pun ada potential untuk jatuh. Zul expected price itu akan kembali balik di kawasan 1.8 ke 1k. Last support untuk Ethereum antara 1.8k ke 1k. Kat sini anda boleh buy lah sekiranya ada price tu, kita ada rezeki dalam crypto. Untuk Ethereum kan price akan jatuh, which is Zul kalau jatuh dalam ni pun memang Zul nak grab lah untuk Ethereum. Sebab apa? Ethereum ada altcoin top 1 lah. Top 1 untuk altcoin. Kata siapa yang tak ada Ethereum tu memang rugilah. So which is Zul pun kalau jatuh dalam ni memang Zul akan beli jugalah Ethereum untuk long term hold. So BNB, sekarang BNB apa berlaku BNB melakukan retest. So sekadar retest yang nak betul-betul di kawasan ni. So Zul expected macam cakap ni, sekiranya BTC melakukan sedikit sideways untuk hari ini, so Zul expected mungkin malam ni ataupun pagi esok, hari esok akan berlaku sedikit naik at least untuk sampai kita punya resistance lah. And then sekiranya BTC drop dengan drastically, ada market cap juga dah drop dengan drastically, kita probably akan tengok BNB kan terus menjunam balik ke dalam kawasan support dia, which is kita nak buy lah 280 ke 170 adalah very good position untuk buy. Kita boleh accumulate, buy sikit whatever price dalam ni untuk long term. So sekiranya anda percaya untuk long term, sekiranya anda lah investor untuk 1 year ke atas, so bisa tak ada masalah. Tapi sekiranya anda untuk buat profit yang cepat, mungkin seminggu 2 minggu, anda mungkin sekarang bukan masa untuk yang terbaik lah untuk anda buat profit yang mungkin dalam 1 minggu dulu. Tunggu, sebab apa? Kita berada di dalam market yang tengah melakukan kejatuhan. So let's go pergi ke another coin sikit. Mungkin Zul akan recover sikit untuk another coin lagi. Maybe Zul akan pergi ke Matic. Sebab apa? Lama tu tak cover Matic. So untuk Matic apa yang berlaku? Sebab apa adalah Zul punya favorite coin. Jika Matic ni Zul nak target 1k coin. Sebab apa Zul tak ada lagi. Zul ada baru dalam Matic Zul ada dalam baru 20 ke 30 lebih coin tu, tak ingat. 20 ke 30 lebih coin je. Zul expected untuk Matic ni Zul untuk long term Zul nak beli 1k lah, 1k coin. Which is sampai 1k tu tak kisahlah, Zul tak buy dah. Zul akan hold je. Which is Zul expected untuk sekiranya berlaku jatuhan, Zul akan tunggu di line bawah ni. Whatever price tentu kawasan ni Zul akan buy Matic lah. Which is mungkin Zul akan tarik modal daripada BTC ataupun mana-mana coin lain membeli Ethereum. Mungkin dalam Ethereum Matic probably Zul akan buy Matic dulu lah sebelum Ethereum. Sebab Ethereum kalau Zul buy pun mungkin dapat 0.00 coin je. Tapi Matic kalau Zul buy dalam untuk market sekarang, probably akan dapat 1k 1,000 coin, which is sekiranya melakukan kenaikan, return on investment lagi tinggi lah daripada Ethereum. Itu aja untuk hari ni. Zul expected apa yang berlaku dan Ethereum macam cakap di kawasan ni, kawasan buy ni. So siapa nak buat line ni, senang je. Anda hanya guna ni, Zul akan zoom sikit. Di chart ni anda hanya gabung aja satu garisan ni, and then dengan bucu ni, which anda sentuh saja, anda buat line saja, which anda akan dapatlah trend line yang panjang tu sampailah ke kawasan ni. So which ni lah very good position untuk Matic. So which siapa nak join Zul untuk beli Matic, anda boleh tunggulah di kawasan ni. Whatever price tentu ni, Zul akan grab untuk position untuk buy. So guys, hopefully Zul tak cakap laju sangat sebab ini hari excited banyak. Dah 2 hari boring, bila hari ni dah berlaku pergerakan cantik, so excited lebih, cakap pun laju. So hopefully anda dapat ni lah, anda dapat tangkap apa yang Zul cakap dia. Only guys, itu aja untuk malam ini. So kita jumpa lagi di Facebook. Sekiranya ada sebarang pergerakan menarik, Zul akan share di Facebook. So please like, please subscribe Zul punya YouTube channel. So please bantu Zul untuk dapat first 1k subscriber. Sekarang kita berada di 560 subscriber. So very thank you very much bagi support Zul, which is Zul punya target 1k subscriber. So bantu Zul untuk 1k subscriber. Please like, please subscribe dan follow Zul punya Facebook untuk info-info terkini. Dan sekiranya ada malam ni ada lagi pergerakan menarik, Zul akan share lah. Which now yang latest kali Zul ada share ini pergerakan ini, apa yang berlaku, dan tengoklah apa yang berlaku lagi. So guys, itu aja untuk malam ini. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video Zul. See you again untuk pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye.
your fucking hands up.